Ada tak? Arik ada pergi mana-mana jalan sepanjang cuti ni? Ada. Tengah bercuti sekarang. Amboi. Kat mana tu Darwish? Bercuti kat mana sekarang? Boleh dengar ke? Dengan jelasnya kat sini. Kat Penang. Ni dalam bilik hotel lah ni. Internet okey internet? Okey. Kalau okey, okey lah tu. Okay, seronok juga pergi Penang Cikgu lama dah tak pergi Penang. Banyak hari dah. Awak pergi Pulau Pinang betul ke? Ataupun macam mana? Pulau betul ya. Boleh pergi apa tu? Menara apa namanya? Kompleks apa namanya? Lupa lagi nama. Itulah lama sangat. Anda boleh pergi Batu Peringgi lah ya. Komta. Ya. Betul. Dah pergi dah? Komta. Komta dengan satu lagi apa? Pantai Peringgi. Pantai apa namanya? Pulau Pinang tu. Sana makanan tak lama juga. Batu Peringgi. Alamak, suara tak dengar. Kawan-kawan lain suara okey tak? Cuba Batisha kuatkan suara ke? Boleh? Darwish dengar suara cikgu kuat tak? Darwish ke Arik ke dengar suara cikgu? Izzuddin? Dengar je. Parisha dengar je. Batisha cuba kuatkan ke macam mana Batisha? Ke tertekan apa-apa ke? Batisha. Batisha tengok. Tekan apa-apa tak? Ataupun Batisha mungkin boleh keluar dulu ke masuk balik ke macam mana? Cikgu rasa macam okey je kat sini kot. So boleh go start guys. Tapi sekarang ni Iman boleh dengar? Batisha boleh dengar? Cuba keluar dulu masuk balik. Okey tak? Atau guna device lain ke, komputer lain ataupun tab lain ke? Okey lagi kawan-kawan lain yang okey tu kita masih lagi sambung ujian set yang kedua. Okey, sementara tunggu Iman tu. Batrisha, cikgu nak ingatkan bila dapat soalan matematik set sebenar nanti minggu depan kan, kebanyakan korang exam minggu depan. Okey, mula-mula apa yang korang buat, ini cadangan cikgu lah ya. Section A ni dia ada 20 markah. Okey, section A ni dia macam ada soalan yang susah tau, macam ni. Macam ni bagi cikgu dia lambat lah.
Jadi kalau dapat soalan macam ni, korang tinggal. Sebab satu soalan, satu markah, 1.2 minit saja korang ada. Korang ada 1.2 minit untuk satu markah. Kalau macam ni satu markah ni, korang perlukan 1.2 minit. Maksudnya 1 minit lebih sikit je. Ya, Batrisya dah okey dah? Okey. Jadi kan cikgu cadangkan, bila dapat soalan, korang kena cari bahagian B dulu. Nanti kita buat bahagian B. Dia juga nak beritahu. Korang buat bahagian B dulu. Ni bahagian B. Okey, bahagian B pun 20 markah juga. Tapi soalan bahagian B, dia mudah sikit. Dia senang je. Dia macam isi-isi borang. Isi-isi tempat kosong. Isi-isi macam ni. Dia memang mudah bahagian B. Okey, lepas itu korang masuk bahagian C. Bahagian C ni bahagian yang paling banyak markah dia. Iaitu 60 markah. Jadi totalnya 20 tambah 20 tambah 60 ada 100 markah lah. Cuma bahagian C ni dia susah sikit. Okey, jadi strateginya macam mana bahagian C? Bahagian C ni kan dia ada, katakanlah soalan 26. Dia ada A, dia ada B tau. Jadi A dengan B ni soalan yang berlainan. Jadi korang tengok, katakanlah kalau yang A ni macam tak faham, korang tinggal dulu. Korang buat yang B. Macam tu. Okey. Kalau katakan B pun tak faham, korang tinggal. Korang buat yang soalan lain. Faham tak? Begitu juga, katakanlah 27. A dengan B ni lain ni. Jadi korang tengok, kalau A tak boleh buat, korang skip yang B. Tujuannya supaya masa kita tu tak dibazirkan. Sebab kadang-kadang kita bila jawab soalan matematik ni, kita tak perasan masa berjalan, betul tak? Tengok-tengok masa nak habis, soalan banyak lagi. Dah lah mulalah kita tak sempat buat, markah kita teruk sebab bukan tak pandai, tapi tak sempat nak jawab. Pernah ada rasa macam tu tak? Pernah tak ada pengalaman macam tu? Cikgu rasa selalu kot korang kan? Tu namanya strategi merancang masa. Okey, boleh guys? Boleh faham tak? Jadi dapat paper matematik ni buat section B, lepas tu baru masuk section A. Okey. Terbalik kalau subjek sains, kita buat ikut turutan. A dulu, B dulu, kemudian C. Tapi bahagian C memang susah lah. Sains pun susah juga. Sebab sains tu dia lebih kepada soalan esei. Okey. Boleh guys Tapi untuk latihan ni kita cikgu buat daripada awal lah. Supaya kita ni taklah tertinggal kan. Okey, jadi kita akan sambung pada soalan yang ke-8, muka surat yang kedua. Set kedua ya. Kita masih lagi berada pada set kedua. Okey, set kedua. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak buat soalan yang ke-8. Boleh guys? Ready InsyaAllah. Okey. Tengok soalan ke-8 ni nampak macam ni tapi dia perlukan banyak jalan kerja. Jadi bagi cikgu macam masa tu sangat penting lah. 1.2 minit tak sempat nak buat ni. Jadi kita terpaksa pakai curi masa soalan lain. Okey, now. Kita baca sikit. Zoom sikit supaya kita nampak. Rajah KLM ialah suatu garis lurus. Okey, suatu garis lurus. KLM. Satu garis lurus. Soalannya dia beri bahawa PL. Mana PL? PL ni. So, PL adalah 10 cm. NP dan KPK adalah sama. Dua ni sama. Lagi cos X. Okey, datang pasal cos ni korang kena alert sikit lah sebab kita dah belajar dulu kan. So, korang ingat cos, korang kena ingat kah. Kah ya, iaitu A bahagi H. Okey, boleh.
Okey, jadi kat sini kita ada X. Nampak tak cos? Cos X ni bertentangan ni. Yang bertentangan ni namanya adalah O, opposite. Yang paling panjang adalah hypotenuse. Jadi 10 ni hypotenuse lah. Yang ini adalah adjacent. Okey, boleh jadi kat sini dia bagi A dengan H. A kita ni adalah 3, H kita ni adalah 5. Tapi sebenarnya kita punya H sebenarnya adalah 10. Faham tak? Itu yang asal 10. Boleh faham? Jadi sebenarnya 5 ni darab 2 lah. Baru kita jadi 10. Okey, macam mana? Korang faham tak guys? Boleh terima tak macam ni? Darab 2 ni baru jadi 10. Okey, faham ke? Boleh? Faham kan? Jadi kalau 5 darab 2, 3 ni pun sepatutnya darab 2. Maka kita punya A ni sebenarnya adalah 6. A kita ni sepatutnya adalah 6. Itulah cikgu nak beritahu. Jadi kalau ikutkan yang betul, sepatutnya dia akan jadi 6 per 10. Cuma dia kecilkan je lah. Okey, macam tu. Tengok soalan macam ni ke macam panjang jalan kerja dia. Jadi membazir masa kita bukan tak boleh buat. Masa kita membazir. Habis tu kenapa cikgu buat? Sebab nak explain kat awak lah ni. Tapi bila datang soalan sebenar nanti korang skip soalan macam ni. Memang dia makan masa yang banyak. Kita skip buat soalan yang mudah. Ya, sebab nak curi masa tu. Okey, sekarang ni kita dah dapat maklumat. Jadi cukup padam ya. Cukup padam semua ni. Jadi cikgu dapat sini adalah 6. Okey, jadi berapa pula yang O ni? O ni berapa pula dapat? Sajalah kita cari kan. Jadi nak cari O ni kita kena buat teorem Pythagoras. Iaitu 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Berapa korang dapat guys? 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, korang dapat berapa? Balisha, bantu sikit cikgu. Kalau nak guna terus, korang kena bracket ni. Dapat 8. Farisha dapat 8 ya? Okey, Farisha, terima kasih. 8. Barulah dapat semua sekali. Kita ada A, kita ada O, H, kita ada O. Okey dah kan? Jadi dekat sini pun automatik dia 6 juga. Jadi sebelum jawab ni kita kena pastikan maklumat ada semua sekali. Barulah boleh menjawab. Sini saja kan kita perlukan dah masa 2 minit dah. Kan betul tak? Kita seronoklah buat tak perasan masa berjalan. Tengok dah 10 minit dah hilang. Soalan banyak lagi ni. Okey, lagi. Lagi apa? Cari nilai tangent. Dia nak tangent. Tangent X. Tangent X, tangent Y. Dia nak cari tangent Y. Jadi tangent Y yang ini guys. Ni Y kan? Okey, jom kita buat yang tempat lain. Supaya tak mengganggu. Kita buat tempat lain. Okey, kita padam dulu ya. Kita lukis dulu. Okey. Ini Y. Sini 12. Ini juga gabungkan di 12. Sini 8. Sini pula tak tahu. Aduh. Macam mana nak cari ni guys? Macam mana nak cari tu? Ada cadangan tak cari ni? Teorem Pythagoras. Tu hipotenus ya. Jadi 12 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Betul-betul Darwish, tangent toa. Sebelum tu cari dulu kita punya hypotenuse. Berapa dapat Farisha hypotenuse kita?
14. Okey, 14. Jadi hipotenus kita 14. Ingat paling panjang tau. Paling panjang kita kena tambah lah. Okey, kat sini barulah kita buat. Jadi ini bertentangan dia adalah O ya. Yang paling panjang adalah H. Yang bersebelahan adalah A. Dah boleh padam lah. Okey, ini pun gua padam juga sebab tak nak serabut. Okey, kita buat balik tangent tadi. Tangent Y sama dengan TOA. O dengan TOA. O dengan A. Kebetulan kat sini O dengan A dah ada guys. Jadi korang sebenarnya tak payah pun cari H. Jadi kat sini kita rugi masa. Kita dah rugi masa cari H. Betul tak? Sepatutnya tak payah carilah. Sepatutnya. Tapi tak apalah, ni kita belajar je guys. Rugi masa. Sebab masa itu emas dalam memeriksa. Jadi cukup saja dengan maklumat yang ada. Jadi O kita adalah 8. A kita 12. Tada, dah siap. Biarlah macam ni, korang kecilkan. 2/3. Okey guys, macam mana? Korang okey ke? Boleh terima tak macam ni? Tapi tak apalah, cikgu explain ni kita boleh faham kan untuk soalan yang akan datang. Cikgu tengok masa kita kira ni aja lebih kurang dalam 4 minit lebih. Mungkin sebab cikgu explain kan, kita tolak seminit dalam 3 minit. Soalan ni 3 minit guys. So 3 minit supposed to be kita boleh jawab 2 soalan. Jadi kita kena bijak lah maksudnya kan, benda macam ni selalu kita buat latihan, kita boleh agak dah. Wah, soalan course ni lambat ni, tinggal dulu. Kita boleh agak dah macam tu. Okey. Kita masuk soalan 9. Okey, soalan 9 Okey, 9 rajah 2 KLM, besarkan sikit supaya korang boleh baca. KLM ialah lukisan berskala. Okey, ini adalah nisbah ataupun kadaran bagi sebidang tanah berbentuk segitiga. So korang kena ingat yang depan ni adalah image. Okey, yang depan tu image ya. Sekejap. Yang ini image. Yang ini adalah objek. Okey, depan tu image, belakang tu objek. Image ni apa? Image ni biasanya dalam pelan. Pelan ke dalam peta ke kecil lah. Objek ni adalah yang sebenar. Okey, ulang kaji sikit. Kita punya nisbah, 1 nisbah 1000, kita juga boleh tulis sebagai 1/1000. 1/10,000. Sebenarnya dua ni sama sahaja guys. Faham tak? Sama je. Kalau kita buat 2/3, sebenarnya sama je. 2 nisbah 3. Ini basic lah. Kita belajar masa form 1 dulu. Kenapa kita perlu tahu? Sebab untuk pengiraan, kita kena jadikanlah bentuk macam ni. Ini bentuk pengiraan. Senang sikit. Kalau macam ni, ini namanya sebagai kadaran. Sebab itu korang belajar nisbah, kadar, kadaran. Okey, kita belajar lagi. Okey, ulang kaji Ini namanya bentuk nisbah. Okey, ini namanya adalah pecahan. Okey, kadaran tu dia kena macam ni nanti. Contoh juga bagi. Dia ada sama dengan X bahagi sesuatu kat sini. Contohlah. Ini baru namanya kadaran. Kadaran dia kena ada sama dengan. Faham tak? Okey, kalau kadar tu apa? Kita belajar nisbah, kita belajar kadaran. Kalau kadar juga tu apa? Kalau kadar saja, sesuatu yang dibahagi dengan masa. Dibahagi dengan masa. Ni. Kalau bawahnya ada masa, ia adalah kadaran. Kadaran pula. Ia adalah kadar. Kalau disebut kadar saja tu mesti bahagi dengan masa. Faham tak?
Okey, jadi korang belajar 3 kan masa form 1. Nisbah, kadar, kadaran. Kadaran kita nak bandingkan dia. Okey, dapat idea sikit? Yo, padam. Ni sebagai orang kata ingatkan balik lah. Bila kita ingat balik ni, senanglah kita nak buat nanti. Okey, jadi kita kembali semula pada ni. Nampak tak sini? Cari panjang sebenar KL. Jadi ini sebenarnya adalah lukisan ataupun kita punya plan lah. Jadi ini sebenarnya adalah image. Lukisan ni adalah image. Jadi jom kita kira ya. Image bahagi objek sama dengan image bahagi objek. Okey. Panjang dia. Sebelum tu, kita kena cari dulu dia punya panjang. Sebelum kita buat yang ini, kita kena cari dululah panjang dia ni guys. Ni panjang dia ni. Panjang KL. Okey, jom kita cari. Okey, dia bagi luas kan? So, luas untuk segitiga. Okey, luas untuk segitiga adalah 1/2 darab panjang. Okey, katalah panjang kat sini kita letak dia X lah. Okey, darab panjang X darab tinggi. Tinggi kita ni tau. Ni. Okey, dan luas kat sini dia dah bagi siap-siap. Iaitu luas kita adalah 135. Korang settlekanlah. 135 darab 15X bahagi 2. Cuba korang selesaikan. Berapakah nilai X tu? Hakim. Okey Amar. Okey Amar. Alright. Amar, kita berada pada muka surat yang kedua Amar ya. Okey, jadi 135 kita bawa kat sinilah seperti biasa. Dia jadi darab sama dengan 15X. Darablah dia. Kan panjang jalannya kan? Memang tak cukup 1 minit. Jadi kena pandailah plan. 135 darab 2, kita akan dapat 270 sama dengan 15X. Maka X sama dengan 270 bahagi 15. Berapa X dapat? Kita akan dapat X adalah 18 kan? Okey, 18 tu bukan jawapannya lagi. 18 tu adalah dia punya X. Itu dia punya planning dia. Okey, sampai sini okey guys. Korang boleh faham tak? Okey, sekarang ni kita nak guna nisbah tadi ya. Bolehlah ya. Nisbah kita ni. Jadi nisbah kita 1 bahagi 10,000. 10,000. Ingat. Yang atas ni adalah image. Yang bawah ni adalah objek. Jadi, samakan dia. 18 ni sebenarnya adalah image. Letak atas. Dia nak cari yang bawah. Bawah ni kita letaklah yang sebagai M lah, senang. Jadi korang darablah silang. Okey, bila darab silang, korang akan dapat 1 darab M, dapat M saja. 18 darab 10,000, korang akan dapat 18.
cm. Cm ya, ni unit cm tau. Jadi nak jadikan dia kilometer bahagi dengan 100,000, ingat. km kepada cm 100,000. Bahagilah. Kalau kepada cm darab. Jadi bahagi, korang dapat berapa dapat guys? 1.8 lah. Iya ke? 1.8 kan? Berarti Syah, betul? 1.8, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1.8 lah dapat. Oh, ya. 1.8 Malaysia. Okey, betul. Jadi soalan macam ni memang mencabarlah masa kita. Mencabar masa kita. Kecuali kalau kita selalu buat, kita akan jadi lebih tangkas. Cikgu yakinlah soalan ni memerlukan masa sebab kita nak fikir sikit, kita nak cari idea. Jadi masa kita panjang. Tapi seronok sebenarnya soalan macam ni ya. Seronok nak. Okey. Okey, cikgu move lagi. Soalan yang ke-10. Kita baca dulu ya. Okey, Rajah menunjukkan dua poligon. Diberi N ialah lukisan berskala bagi M. M berskala bagi N. Tentukan skala yang digunakan. Okey, lukis pada grid sesi yang sama. Okey. N ialah lukisan. Dia beritahu ni. N ialah lukisan. Kalau lukisan, dia adalah image. M adalah objek. Jadi, objeknya yang kecil, lukisannya lagi besar daripada objek. Contohnya macam kita nak lukis semut. Semut kan kecil kan? Semut yang asal, kita lukis besar. Jadi, contoh dia macam tu lah. Okay, kalau macam peta Malaysia, besar. Yang sebenarnya, Malaysia besar kan? Kita lukis peta jadi kecil. Ada image macam tu. Jadi, saya tengok situasi dia. Okay, jadi soalan apa sekarang? Okey, dia nak bentuk macam ni Jadi ingat, kita buat balik formula kita. Ingat, depan ni mesti image, nisbah, objek. So, image kita kat sini adalah N. Okey, jom kita kira. Nak kira macam mana? Kita kira yang senang. Contohnya kita ambil ni. Berapa ketul ada tu? 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya N 5. Kita punya N 2. Faham tak? Sampai sini korang okey ke? So, kita kena ingat, yang dekat I ni kita nak sentiasa 1. Dekat O ni bergantunglah. Okey. Ingat dekat I ni nak sentiasa 1. Jadi, soalan cikgu, macam mana dekat I ni nak jadikan nombor 1, guys? Apa pendapat korang? Macam mana cikgu nak jadikan dia 1 ni? Bahagi dengan dirinya sendiri. Betul. Bahagi dengan dirinya sendiri 5. Yang ini pun bahagi dengan 5 juga. So, 5 bagi 5 dapat 1. Kat sini korang akan dapat 2/5. Jadilah 1N. Okey. Kalau soalan macam ni boleh buat. Dia tak memerlukan banyak jalan kerja. Maksud cikgu macam tu lah guys. Sekali tengok pun dah boleh tahu dah. Jadi kalau korang buat soalan tu macam lebih daripada setengah minit tu macam tak dapat idea, tinggal je. Okey, kita move lagi. Soalan yang berikut. Okey, 11. Okey, Rajah 4 menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak ABC dan CD. Okey. Okey, soalannya. Besarkan sikit. Diberi AB.
Okey, AB dia bagi 3. Okey, dah ada. Sin, melibatkan sin ni memang masa dia banyak sikit. Tapi tak apa, kita belajar. Okey, sin adalah soh ya. O dengan H. X mana X? Ini X. Jadi, ini menghadap dia adalah O. Yang paling panjang H. Jadi, O dengan H. O dah ada, H belum ada. Tapi tak apa, kita tulis dulu. O kita 3. O 3 dah betul. H kita adalah 5. Ni tak payah kecil apa-apa lah guys. Tak payah besarkan lah sebab dah sama dah. 3 dengan 5 dah sama dah. Dah dapat 5. Okey, jadi sekarang ni boleh tak kita cari nilai A? Boleh tak cari nilai A ni? Boleh. Guna teorem Pythagoras. So, A ni pendek tau. Jadi, bila pendek, kita kena tolakkan dia. Okey, jangan lupa nak guna kalkulator, korang kena bracket siap-siap. Okey, berapa Batisha? Farisha dapat berapa? 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 dapat 4. Okey, kalau korang biasa buat soalan, korang nampak je 3, 5, sini mesti 4. Macam tu. Kalau korang nampak 5, 4, sini mesti 3. Jadi korang tak payah kira lah. Korang dah hafal lah. Sebab 3, 4, 5 ni sangat popular. Korang nampak je 3, 4, 5 tak payah kira. Terus je letak sebagai 4. Faham tak guys? Jadi jimat masa. Ni pun paper 1 je kan? Ini pun kertas ABC. Dah settle. Sekarang ni dia nak cari tangent Y. Y dekat sini Jadi cikgu tak nak kelirukan, cikgu keluarkan bentuk Y tersebut. Okey, kita keluarkan kat sini supaya senang. So kita dah ada 5. Ambil letak kat sini 5. Okey, dia bagi tahu tu. Tangent Y dia bagi tahu siap-siap 1.6. Dia nak minta kita cari CD. CD nak cari ni. CD ni cikgu kenalkan dia sebagai M lah ya. Cikgu panggil dia sebagai M lah. Panjang ni senang. Okey, jadi sekarang ni tangent. Jadi ini adalah opposite. Ini adalah hypotenuse. Ini adalah adjacent.
Hello, hello, testing, testing. Boleh dengar sekarang? Okey, okey, okey. Itulah. Cikgu pun tak pastilah kenapa pula lah tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Kalau ada, ya Alhamdulillah. Boleh dengar kan? Cikgu punya internet sekarang ni tak berapa nak bagus sikit lah macam dulu. Itulah. Okey, tak apa. Jom. Sekarang ni kita nak cari M ya. Kembali kita punya soalan. Okey, tangent Y dia dah bagi. Tangent Y adalah 1.6. Jadi tangent Y ni 1.6. Kita punya O, cikgu ambil dia sebagai M. A kita adalah 5. Jadi korang darablah 2 ni. 1.6 darab 5. Dapatlah nilai M. Jadi M sama dengan B, 8 ya. Betul Iman. Macam itulah jawapannya. Jadi mencabar sikit lah soalan macam ni. Dia memang mencabar sikit lah. Mencabar keimanan. Okay. Tidak apa guys, kita buat lagi. Jadi penting ni kita buat revision. Kalau tak, memang kita akan banyak ketinggalan ya. Jadi cikgu sarankanlah bila dapat soalan je, cari section B dulu. Section B ya, insya-Allah. Okey, kita nak masuk yang ke-12. Menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O, cari nilai X. X kita kat mana? X kita dekat sini. Macam mana tu? Besarkan sikit. Mula-mula apa yang korang buat? Korang kena tahu bahawa semua ni adalah jejari. Jadi mereka semua ni sebenarnya adalah sama panjang ni guys. Jadi kalau sama panjang, dia punya sudut kaki dia pun sama. Jadi ini sama dengan ni lah, 35. Faham tak guys? Soalan ni agak popular. Kalau kita tak biasa buat, kita akan hang kejap. Kita akan confuse. Tapi kalau biasa buat, kita terus masukkan. Kan dah nampak dah mudah sikit. Okey, kenapa kita kena cari kaki dia? Sebab kita nak cari dia punya kepala dia ni berapa. Okey. Berapa nak cari tu? Okey, jom kita buat sikit guys. 180. Alamak, kecil sangat. 180 tolak dengan 63 tolak dengan 63. Seberapa dapat? Iman dapat apa? Dapat 54. Okey, yang itu dapat 54. Okey, yang ini pula. 180 tolak 35 tolak 35. Berapa dapat? 110. Jadi boleh dapat X tak? Boleh tak cari X? Bolehlah. Semua sekali ni adalah 360. 360 tolak 110 tolak 54. Tolak 110 tolak 54. So, berapa dapat? Batrisya dapat 196. Ada tak? Soalan macam ni boleh buat. Dia tak memerlukan banyak jalan kerja. Jadi, kena pandai cari soalan ni, guys.
Dapat apa? Boleh juga Arik. Boleh Arik. Tapi 63 darab 2 tolak boleh Arik. Ya. Arik buat macam tu jawapannya sama tak Arik? Okay, Arik punya strategi tu lagi bagus sebab dia lagi simple. Okay, bagus Arik. Tahniah. Well done. Okay, kita move lagi ya. Soalan 13. Okey, 13 menunjukkan JKL ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Sudut tegak ni lah. Okey, dia bagi bahawa JLK sini. Sudut ni 4, 2. Okey, hitungkan panjang JK. Dia nak cari hitung panjang JK. JK ni cikgu letak dia sebagai M lah ya. Senang sikit. M ke, letak X ke, tak kisahlah. Cikgu letak M lah, senang sikit. Letak M. Panjang kan? Dia bagi siap-siap. Jadi, kalau kita nampak, sini sebenarnya adalah opposite. Sini sebenarnya adjacent. Sini sebenarnya hypotenuse. Okey, yang dia nak cari adalah kita punya O. Maklumat ada adalah A. Jadi, cuba korang bayangkan, A dengan O nak pakai apa? H tak nak. Arik dapat jawapan lain? Kenapa lain pula Arik? Kalau ikut sama lah kan? 169. Ya. Kawan-kawan dapat apa kawan lain? Tapi jawapannya memang B. Arik, jawapannya memang B. Kat mana salahnya Arik 196 tadi kalau ikut jawapannya. Dapat 196 lah Arik. Sama dapat tu. Kan Iman kan? Arik punya cara pun dapat sama tu, 196 juga. Cuba Arik kira balik. Jom tolong Arik kejap Tolong Arik kejap. Arik kata 180 tolak 63 tolak 35 darab 2 164. Tak dapat pula 164. Kenapa tak dapat Adik? Supposed to be dapat tu. Oh, okey Adik, cikgu tahu salahnya apa. Sila Adik tu adalah Adik tolak dekat sini. Dia sepatutnya bukan tolak kat tepi, dia sepatutnya tolak kat tengah ni Adik. Tolak kat tengah ni, tolak ni. Faham tak Adik? Faham tak Adik? Adik sekarang ni, Adik punya tu masalahnya. Adik tolak yang 63 ni. Cikgu nak tolak yang tengah ni. Ni tengah ni, faham tak? Adik tolak yang tepi ni. Tu tak dapat tu. Okey Adik. Kesilapan Adik tu sebab tolak yang tepi. Sepatutnya tolak yang tengah. Kita nak cari yang tengah ni Adik. Sebab dia tak sama besar. Yang ini kan 65. Yang ini kan 54. Lain tu Adik. Salah faham kat situ lah Adik. Salah faham kat situ Adik. Okey, kita balik ni balik Adik kita balik ni balik. Okey, kat sini kita ada O dengan A. O dengan A kita ada so. Tak boleh. Kah. Tak boleh. Toa. Tangent baru boleh.
Tangent baru boleh. Jadi kita pakai tangent 45 sama dengan O dia adalah M, A dia adalah 5. Darab kat sini. Okay, bila nak darab dengan tangent guys, korang kena letak 5 kat depan, tangent dekat belakang. Ya. Korang jangan terbalik. Korang jangan buat macam ni. Ni dapat jawapan lain. Tak boleh macam ni. Kalau nak buat macam ni boleh juga, korang kena bracketkan dia. Faham tak? Jadi seeloknya kita letak nombor kat depan, tangent kat belakang. Boleh. Barulah dapat M tu. Berapa Patricia dapat Patricia? 5 darab tangent 42. 45 pula dah. 42. Salah tulis pula. 5 darab tangent 42. 4.5. Okey. Tahniah. Bagus. Okey, dah boleh salin. Kita nak masuk soalan last nanti, soalan 14. Cikgu target sampai hari ni 14 je sebab soalan kita susah-susah hari ni. Soalan kita mencabar sikit keimanan ni. Okey dah, kita move soalan terakhir kita. Okey, 14, soalan terakhir. Menunjukkan sebuah bulatan. Okey. Kat sini dia kata, berapakah nilai Berapakah nilai X tambah Y? Berserabutnya lah X tambah Y. Macam mana nak cari ni? X tambah Y. Siapa ada idea? Tengok pun dah serabut kan? Kalau rasa serabut je, korang tinggal je lah. Tinggal je lah kan kalau dah serabut je tu. Betul tak? Tapi kalau boleh buat. Kalau rasa serabut, tinggalkan. Okey, jom kita buat satu-satu. Cuba kita cari... Okey, sekarang ni kita nak cari sudut PQT. Nak cari XY, kita kena cari sudut PQT. Ni dulu. Kita nak cari sudut ni dulu guys. Okey. Agaknya sudut ni sama dengan sudut apa ya? Siapa tahu sudut ni sama dengan sudut apa? Sudut PQT ni sama dengan sudut apa? Siapa tahu? Kita punya info adalah key dia kat sini. Nampak tak? Petua dia, clue dia kat situ guys. Nampak tak ni? Sama panjang. Jadi kalau sama panjang, ni kan. Kalau sama panjang, bahawa sudut ni samalah dengan sudut ini. Faham tak? Sama dengan sudut ini. Ni sudutnya. Sama dengan TRS. Boleh dapat ya? Ni. Sudut ni sama dengan sudut ni. Sebab dia kaki dia sama. Okey. Ni masa belajar biasa ni. Kita belajar masa form 2 Itulah form 2 pun ada juga kat sini. Kesinambungan dia. Okey, jom cari. Ini boleh cari guys. Ini boleh cari. Ini boleh cari. Kenapa boleh cari? Okey, jom kita cari kita padam yang tu. Kalau kita belajar sebelum ni, segitiga yang separuh
nilainya adalah 90. Faham tak? Oleh itu, 90 kita tolaklah dengan 54. Maka kita kena dapat 36. Macam tu Ari. Betul Ari. Ada wish 36. Bermasuk dekat sini pun 36 lah. Dah dapat. Boleh. Jadi X tambah Y sebenarnya 180 tolak je 36. Macam mana guys? So benda-benda ni semua memang perlukan banyak latihan lah guys. Pesan cikgu nampak je blur sikit, tinggal. Buat soalan yang kita mampu buat. Ya, jimat masa. Ada lagi masa, kita ada 2 minggu lagi. InsyaAllah kita jumpa 2 kali lagi guys. Sebelum exam kan. Kita mampu melakukannya. So, okey lah guys kot. Cikgu rasa cukup lah untuk hari ni. Korang ni ada program apa-apa ke? Kita akan jumpa lagi minggu hadapan lah ya. So, ada apa-apa nak tanya?